Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih lagi bersama saya dengan Cikgu Siti Aisyah binti Muhammad. Dalam video yang sebelum ni, kita dah berjaya untuk menentukan bucu, tepi dan darjah jika diberi graf mudah. Hari ini cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak menentukan bucu, tepi dan darjah jika diberikan graf berbilang tepi dan graf bergegelong. Okey, seperti yang kita sedia maklum sebelum ini, kita tahu graf mudah terdiri hanya daripada titik dan garis sahaja. Okey, ini adalah contoh graf mudah. Manakala graf berbilang tepi ianya melibatkan titik, boleh juga melibatkan garis ataupun tepi. Ianya akan melibatkan juga berbilang tepi iaitu garisan melengkung. Okey. Lepas tu ianya juga kadang-kadang melibatkan bergegelong, mempunyai gegelong. Contohnya macam ni. Okey, ini adalah graf berbilang tepi dan graf bergegelong. Beza dia, graf mudah, kita nak lukis dia mudah saja yang melibatkan titik dan garis lurus sahaja. Kena ingat, graf mudah, garis lurus semua. Kalau graf berbilang tepi, okey. Kalau graf berbilang tepi, ianya melibatkan garisan yang melengkung. Okey. Sama juga yang bergegelong. Nampak saja bulatan ini kita tahu graf bergegelong. Okey, tapi hari ini kita akan belajar ini sahaja. Okey. Sekarang topik kita hari ini adalah menentukan bucu, tepi dan darjah jika diberi graf berbilang tepi dan bergegelong. Sebelum ni, dalam kelas yang sebelum ni, dalam video yang sebelum ni, cikgu dah bagi tahu simbol untuk bucu adalah V besar. Simbol untuk tepi adalah I besar. Manakala untuk simbol darjah adalah D. Selalunya dalam soalan dia akan minta jumlah ataupun bilangan darjah. Dia akan minta jumlah darjah. Jadi pelajar kena ingat kalau V adalah bucu, I adalah tepi dan darjah adalah darjah. Cara untuk ingat adalah senang saja. Okey. Pelajar tengok bucu. Tengok bucu yang tajam ini, kita akan ingat bucu. Kalau tepi pula, ingat I. Tepi. Dan darjah bermula daripada D kan? Okey, ingat huruf D. Ini sahaja. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh. Okey, untuk contoh yang pertama ini. Raja di sebelah menunjukkan satu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Mana satu gelong? Yang ini adalah gelong. Dan berbilang tepi. Yang mana satu berbilang tepi? Okey, garisan yang melengkung ini kita panggil sebagai berbilang tepi. Yang bulat ini kita panggil sebagai gelong ataupun gegelong. Okey, dalam soalan A ini. Kita jawab dulu soalan A. Cari V, senaraikan V dan NV. Okey, V seperti yang kita sedia maklum, sebelum ini cikgu dah maklumkan bahawa V ini adalah bintik ataupun titik. Okey, sekarang tengok dekat dalam gambar rajah awak. Ni titik, satu titik, titik dan titik. Ada berapa titik yang cikgu tanda merah itu? Okey, sebelum awak kira berapa bilangan, yang awak kena buat adalah kita kena senaraikan dulu bucu. Jadi buka tata tanda, senaraikan satu-satu bucu yang awak dapat dalam gambar rajah. Okey. Bucu yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5 dan 6. Bucu yang pertama bucu P. Bucu yang kedua Q. 3 R, S, T dan U.
Ini adalah bucu ataupun senarai untuk bucu. Sekarang cari pula bilangan V. Kena ingat, kalau N ini adalah merujuk kepada bilangan. Bilangan ni maksudnya berapa. Kalau berapa itu mesti dalam nombor. Okey, sekarang ada berapa bintik merah yang ada pada graf itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Maksudnya ada 6 bucu. Itu sahaja. Okey, sama juga dengan graf mudah. Okey, untuk B pula. Cari E. E ini adalah garis. Setiap garisan yang ada pada graf itu. Okey, sekarang awak tengok ada berapa E yang ada dalam ni. Dalam graf ini. Okey, untuk E itu. Okey, sekarang kita senaraikan dulu E. Buka tata tanda, pastikan ada tata tanda. Garis E sama dengan garis ataupun tepi. Sekarang kita tengok yang pertama dulu. P pergi Q. Jadi, buka kurungan. P pergi Q. Tutup kurungan. Koma. Lepas tu, P pergi mana lagi? P pergi U. Tulis. P pergi U. Tengok siapa yang berkawan dengan siapa sekarang. Okey. Lepas tu, P pergi mana lagi? P pergi U lagi. Betul? Jadi, tulis. P pergi U lagi. Okey. Sekarang, koma. Ada lagi tak P? Tak ada kan? Lepas tak ada P, kita tengok pula Q. Q pergi P. Q pergi P dah ada, betul? Okey. Q pergi P dah ada, kita tak perlu tulis lagi. Tapi cikgu, kenapa P dengan U tu ada 2 kali? Kenapa kita tulis? Okey. Sebab dia laluan yang berbeza. Kalau awak tengok ni. Okey. Kalau awak tengok P pergi U. Okey. Kalau awak tengok P pergi Q, Q pergi ke P. Dia satu jalan kan? Contohnya awak daripada sekolah awak nak pergi KFC. Satu jalan kan? Okey, kita namakan itu satu jalan sahaja. Tapi berbeza dengan P ke U. Ini jalan yang pertama. Yang ini pula jalan yang kedua. Sebab tu kita kena tulis 2 kali. Kalau jalan yang sama, macam P ke Q, Q ke P, jalan yang sama, kita tak perlu tulis lagi. Okey, sekarang kita tadi berada di P kan? Di Q kan? P pergi Q dah ada. P pergi U. Okey, tulis. Q pergi ke U. Koma. Q pergi mana lagi? Q pergi ke R. Q pergi ke R. Koma lagi. Ada lagi tak Q? Tak ada. Sekarang tengok pada R. Okey, R. R. Cikgu padamkan supaya awak tak confuse. R pergi ke Q. Ada tak? Sebab tadi dah jalan Q pergi ke R. Satu jalan yang sama. Jadi tak perlu tulis. Okey, R pergi ke T. R. T. R pergi mana lagi? R pergi ke S. R pergi ke S. Ada lagi R? Tak ada. Sekarang S. Padam lagi dekat sini supaya awak nampak. R dah habis. Sekarang S. S pergi ke R. Ada tak? S pergi ke R. R dengan pergi ke S tadi dah ada. Jadi tak perlu tulis sebab satu jalan yang sama. Kalau bulatan ini macam mana kita nak buat? Okey. Bulatan ni S pergi ke S pergi ke S sendiri. Jadi kena
Tulis S pergi ke S sendiri. Ada lagi tak S? Okay, good. S pergi ke T. Jadi tulis S pergi ke T. Bila dah habis S, kita balik kepada T pula. T pergi ke R. Dah ada kan tadi iaitu R pergi ke T kan? Okay, sekarang T pergi ke U. Tulis T pergi ke U. Koma lagi. Dah habis tak T? T pergi ke S pun dah ada. Sekarang U. U pergi ke T dah ada iaitu T pergi ke U tadi. Satu jalan yang sama. U pergi ke Q. U pergi ke Q. Tengok dalam ni dah ada iaitu Q pergi ke U. Satu jalan yang sama. Okey. U pergi ke P. Dah ada tak? U pergi ke P. Dah ada iaitu P pergi ke U. Maksudnya dah habis. Jadi jangan risau kalau awak dah tak koma, awak boleh padam. Baru awak tutup tata tanda. Sekarang baru awak kira ada berapa I itu. Okey, bila awak dah senaraikan, baru awak jawab soalan yang kedua itu. Berapakah bilangan I? Ingat, N itu adalah bilangan. Okey, ada berapa bilangan? Awak boleh kira ikut dalam sini. Tapi cikgu risau bila tata tanda awak salah, bawah sini pun salah. Jadi nak selamat awak kira macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Maksudnya bilangan I awak ada 10. Itu sahaja. Okey, boleh faham? Okey, cikgu padam lagi. Ingat, V bintik atau titik, I adalah garis. Yang biru itu adalah I. Yang hitam-hitam ini adalah V. Okey, sekarang beralih kepada soalan C. Okey, untuk soalan C, cikgu letak dekat sini. Okey, untuk soalan C, bilangan darjah. Dia suruh kita nyatakan bilangan darjah. Okey, kena kira satu-satu. Okey, cikgu warna hijau. Okey, mula dari P dulu. D, P. Daripada titik P ada berapa darjah? Okey, ini titik P. Kita mula dulu dengan titik P. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Lepas tu, dengan titik Q. Ada berapa? Q. Ni titik Q. 1, 2, 3. Ada 3 juga cabang. Titik R. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 juga. Okey. Yang tricky-nya adalah titik S. Tengok betul-betul titik S itu. Titik S ada berapa? Ni titik S. Ada berapa cabang yang ada pada titik S? Okey, 1, 2. Tapi bulatan itu macam mana cikgu? Okey. 1, 2 tadi kan. Kalau bulatan, pergi ke kanan sekali, pergi ke kiri akan jadi 1 kali. Jadi ada berapa cabang hijau yang ada pada titik S? Ada 1, 2, 3, 4. Yang spesialnya bila bulatan kita consider sebagai 2. Sebab bila dia pusing clockwise akan 1. Pusing anti-clockwise pun akan dapat 1. Jadi dekat S ni kita ada 4 darjah. Okey, dekat D, T ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Dekat DU ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi, bila dia minta jumlah ataupun bilangan darjah, awak tambah semua ini. Ada berapa?
6, 10. Ada berapa? Ada 20. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Jadi bilangan awak ada 20. Okey. Jadi untuk kukuhkan lagi pemahaman awak, cikgu nak awak jawab soalan latihan pengukuhan yang akan cikgu bagikan dekat Google Site. Ya, kalau tak faham boleh repeat balik video ni. Tengok sampai awak faham. Ingat, kalau bilangan darjah untuk gegelung, dia akan jadi 2 sebab pusingan jam 1 kali, pusingan lawan jam kita ada 1 kali lagi. Cikgu harap awak boleh faham. Sampai berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.